Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua painter. Okey, kiranya berjumpa lagi dalam channel aku, Zamani YTC. Macam biasa, aku Zamani dari Zam Mesin Garage dari Pontian Johor. Okey kan, kira untuk dalam video kali ni aku nak explain tentang sagging lah, ataupun paint run, atau orang kita panggil cat lari ataupun cat meleleh. Jadinya aku nak explain sedikit. Jadinya aku tak perlu tunjuk sampel ke apa, sebab kebanyakan dalam YouTube ni memang adalah orang buat untuk sagging. Jadinya aku tak perlu explain banyak. Jadinya aku nak jelaskan je punca dia, macam mana nak elakkan dia, dengan dia punya macam mana nak settlekan. Jadinya kalau korang tak faham juga, korang boleh refer kat YouTuber lain. Sebab kebanyakan ni aku tengok YouTuber lain ada ke yang buat benda ni. Memang ramai yang buat, daripada Melayu sampai kat Europe sana. Jadinya korang boleh lah sebut sedikit kalau korang betul-betul nak tengok macam mana diorang buat problem ni, nak settlekan masalah dia. Korang boleh refer kat video YouTuber lain. Okey, kiranya jangan buang masa lagi. Jadinya aku akan explain lah macam mana paint run ni boleh berlaku, apa punca dia, macam mana korang nak elak, dan macam mana korang nak atasi problem ni. Okey kan, ayo. Okey kan, kiranya macam mana dia punya situasi dia bila korang punya permukaan cat yang korang spray tu dia jadi sagging. Okey, kiranya aku akan bagi sampel lah. Seperti contoh, ini adalah nombor 1. Okey, yang korang tengok ni, inilah sagging lah orang panggil, ataupun cat lari. Ini nombor 2 dan ini nombor 3 lah. Jadinya itu yang korang nampak tadi kan. Okey, itu adalah apa dia punya macam mana lah, macam mana dia punya situasi dia boleh jadi. Jadinya macam yang korang tengok dalam gambar tadi, itulah situasi bila korang nak tahu bila sagging ni kena kat permukaan korang. Kiranya macam tadilah sampel dia. Okay, kiranya apa punca dia boleh berlaku cat meleleh ni. Alright, jadinya aku akan explain lah untuk satu tempat, untuk aku explain punca dia dari mana. Alright, okey, kiranya macam mana, apa sebab punca ni boleh berlaku korang punya permukaan tu dia jadi cat meleleh lah. Kiranya cat lari lah daripada satu tempat tu. Okey, kiranya untuk kes macam ni memang ada banyak situasi yang korang boleh kena. Kiranya ini adalah antara contoh-contoh yang aku boleh bagilah. Kiranya punca dia, sebab punca dia memang banyak boleh berlaku. Alright, kiranya antara salah satu dia, korang punya bancuhan ratio cat tak betul lah. Sebab untuk problem ni dia boleh berlaku kat mana-mana. Kat epoxy boleh jadi, kat primer boleh jadi, kat base coat boleh jadi, dan paling famous lah, benda ni paling famous boleh jadi biasa kat clear lah. Okey, sebab apa kat clear? Sebab clear ni kita tak nampak, sebab dia tak ada bekalan, dia setakat terang gitu je. Kiranya macam transparent lah sebenarnya kita clear ni. Jadinya kita tak perasan tau. Bila cat tu dah bertumpuk terlalu banyak, baru dia, bila dah habis spray baru dia dah start meleleh, baru kita perasan kat situ. Itu sebabnya kalau bancuhan tu penting lah. Okey, kiranya punca lain yang korang boleh kena, antaranya ialah korang punya knob untuk kuantiti cat tu keluar daripada spray gun korang terlalu besar lah. Kiranya sebelum ni aku ada explain tentang spray gun, iaitu ada fan size, satu knob kat spray gun tu ada satu fan size, satu set untuk kuantiti cat, berapa banyak kuantiti cat yang nak keluar daripada spray gun, dan fan dia punya angin. Okey, kiranya bila korang punya knob untuk fluid keluar, kiranya cat yang keluar daripada spray gun korang bila terlalu besar korang pakai, itu boleh jadi punca lah untuk cat sagging ni. Lagi tempat-tempat yang korang spray tu tempat-tempat yang sempit, lagi lah memang melimpah-limpah lah kat kawasan yang korang spray tu. Jadinya korang kena jaga lah spray gun ni. Okey, kiranya benda lain yang boleh jadi juga adalah korang punya jarak lah. Jarak
dari spray gun ke permukaan yang korang tembak tu terlampau dekat lah. Ini boleh jadi juga sebab bila terlampau dekat spray tu kita tak sempat nak layang, jadinya dia dah terlalu cepat pergi kat permukaan kat satu tempat tu, jadinya cat dia akan terkumpul kat situ. Bila dia dah terkumpul situ, dia boleh jadi lah cat seging ni. Itu yang bahaya dia. Ini adalah punca-punca yang boleh berlaku seging kat korang punya tempat spray tu. Alright. Okey, kiranya selain daripada punca tadi, kiranya aku bagi dalam 2 contoh lagi. Okey, kiranya contoh lain yang boleh jadi punca cat seging ni, kiranya korang punya layer tu bila cat layer pertama tu korang belum betul-betul kering, korang kira terlampau cepat tau korang masuk layer yang seterusnya. Sebab dia masih besar, bila korang masuk sembur layer ke seterusnya dia jadi banyak lah. Kiranya dia punca ni sama juga lah macam yang aku cakap sebelum ni. Kiranya dia punya main dia kat situ juga. Okey, kiranya yang terakhir lah. Yang terakhir bagi aku ialah spray terlalu lama kat satu permukaan tu. Kiranya permukaan besar ni, jadinya bila korang tarik terlalu lambat, cat tu akan terkumpul. Itu boleh menyebabkan cat leleh lah. Kiranya banyak tempat boleh berlaku kalau korang buat macam tu. Jadinya untuk teknik spray gun semua korang perlu tahu lah. Sebab kebiasaan benda ni akan berlaku lah kat mana-mana painter pun. Lagi-lagi masa clear. Lagi masa clear tu kita perlu jaga lah. Kena pandai tengok kawasan tu. Itu sebab kebanyakan orang akan pakai torchlight. Bila masuk clear, diorang akan pakai torchlight. Jadinya clear tu kita akan nampak lah kat permukaan tu basah ataupun kena ataupun tak kena. Okey, kiranya untuk poin seterusnya, kiranya aku nak explain tentang macam mana korang nak elak daripada terkena problem ni kat permukaan yang korang spray. Okey, kiranya poin untuk elak ni dia bersamaan dengan punca tadi lah. Cuma kita ambil yang positif. Alright, kiranya macam jarak tadi, korang perlu jaga jarak lah. Kalau boleh test dulu kat kawasan tempat tembak ataupun cermin. Korang tengok bila jarak macam ni boleh kena seging ataupun tidak. Kiranya boleh cat meleleh ataupun tidak. Jadinya korang kena pandai adjust jarak lah. Kebiasaan diorang akan test pakai tangan. Diorang nak dapatkan tune jarak tu dengan permukaan tu ngam lah. Itu adalah cara nak elakkan dia. Okey, kiranya macam cat tadi, bancuan korang korang tak perlulah modify sendiri. Kiranya macam ratio base coat dia dah bagi 1/1 ataupun 1/08. Korang jangan tala pula 1/3, 1/4. Sebab banyak ada orang nak jimat, dia nak jimat color base coat, betul dia tala kakao thinner tu. Itu yang punca cat yang dia beli akan dia jimat lah, tak banyak pakai. Jadinya itu benda bahaya kalau korang nak betul-betul jimat. Kalau boleh ratio yang dia dah bagi tu, kalau 1/1 follow je 1/1. Tak perlulah follow aku nak pakai 1/2. Sebab ratio dia dah bagi siap, kita follow je. Sebab kalau korang pakai 1/2 kat base coat, kiranya cat tu akan lari sikit lah. Dia dah berubah colour sikit. Dia jadi macam terang pudar punya. Lagi satu, thinner terlampau banyak, bila korang spray memang cepat lah dia meleleh. Itu kena jaga-jaga lah. Ini cara nak elakkan dia. Jadinya jangan buat idea sendiri nak modify. Jadinya jangan pening-pening, korang ikut ratio tu. Kita follow ratio, dah settle masalah, tak payah pening-pening. Okey, kiranya contoh lain, kira korang nak elak, bagi aku korang kena pandai setting spray gun korang sendiri lah. Korang kena tengok kat permukaan tu. Jadinya kalau permukaan rata macam ni, jadinya dia mudah. Kalau permukaan yang bengkak-bengkok, ada yang lekuk ke dalam ke, jadinya korang kena pandai setting gun tu betul-betul. Sebab bila terlebih, korang boleh jadi cat leleh. Kalau boleh setting spray gun tu betul-betul lah. Kalau boleh
test dulu kat permukaan yang kat cermin ataupun kat mana-mana tempat lah sebelum spray kat permukaan yang korang nak spray tu. Sebab bila dah silap setting spray gun, dia dah tak boleh patah balik lah. Nak patah balik boleh, jadinya korang kena buat kerja tu balik. Kiranya buat kerja tu balik semula lah, dari A balik pergi ke Z balik. Okey, kiranya cara lain yang korang boleh elak bagi aku ialah masa lah. Okey, sebab apa aku kata masa? Alright, kiranya apa yang aku kata sebelum ni, punca dia boleh berlaku, iaitu layer ke layer terlalu cepat kan. Jadinya kalau boleh korang dah biasa cat, kalau boleh korang set lah masa tu. Macam base coat tinggal 15 minit, tengok 15 minit. Kalau masuk layer kedua okey lah. Jadinya korang kena pandai set up sendiri korang punya teknik lah. Jadinya bila masa tu korang cepatkan sendiri, jadinya layer pertama korang tak, layer yang pertama dah betul-betul basah, jadinya bila 5 minit korang terus sembuh yang kedua. Jadinya layer pertama tu tak dapat kering sekejap tau. Jadinya masa tu penting lah. Kalau korang nak betul-betul hasil yang cantik, kena pandai setting masa lah. Itu yang penting. Dan yang terakhir bagi aku ialah jangan terlalu lama lah. Okey, kiranya ini adalah skill korang sendiri kalau boleh jangan terlalu lama korang layang spray gun tu. Bila terlalu lama, terlalu lambat korang punya pergerakan ke permukaan tu, dia boleh jadi masalah. Macam ni lah masalah dia. Jadinya kalau boleh asal lagi korang punya skill, korang try and error. Jadinya bila korang dah dapat step yang betul, korang tak akan jumpa lah masalah-masalah macam ni. Okay, kiranya next point aku akan explain macam mana korang nak atasi masalah ni sekiranya korang dah terkena. Okey, kiranya point ni macam mana korang nak atasi masalah sagging ni, ataupun cat leleh, ataupun cat lari daripada permukaan tu. Macam mana korang nak settle kan sekiranya korang dah terkena lah. Okey, kiranya point pertama, kiranya untuk point pertama untuk atasi masalah ni, aku tak prefer sangat. Tapi kebanyakan orang akan seperti contoh lah sebenarnya kita. Seperti contoh tangan aku. Okey, ni permukaan dan ini ialah cat leleh. Okey, kebanyakan diorang akan letak tape kat sini, diorang akan potong pakai pisau. Okey, kiranya untuk step ni aku tak prefer sangat lah. Sebab dia bahaya satu hal. Kiranya kalau ada member dari belakang tepuk kepala kau sekali jalan macam tu kan, pula tengah potong ni, tengah fokus ni, ada pula member lempang kau dari belakang. Sekali tarik dengan permukaan lain yang korang kena. Jadi dia aku tak prefer lah solution ni. Sebab dia bahaya lah. Korang bayangkan situasi korang tengah potong pakai pisau tajam ni, kejap lagi datang pakcik gila, dia lempang dengar sekali. Korang boleh fikir kat situ. Okey, kiranya benda lain yang korang boleh atasi. Kalau untuk point kedua ni, kalau permukaan yang korang tu masih basah, jadinya belum kering, kebanyakan yang aku tengok auto-tie dia akan guna hair dryer lah. Dia akan tembak tempat cat leleh tu, dia akan bagi rata, dia tolak sampai bawah. Dia sengitkan barang tu, nanti dia tembak pakai hair dryer. Sebab aku dah tengok benda tu, tapi dia boleh pakai. Tapi kalau cat tu masih basah, aku rasa boleh lah. Kalau cat kering memang dah tak boleh pergi lah pakai hair dryer tu. Sebab cat basah tu dia ada 50% lagi lah untuk sukses lah. Sebab kalau basah kita boleh tolak lagi. Kalau dia dah kering, dia dah keras kat situ kan. Okey, kiranya second choice ni, kira untuk atasi problem ni, untuk point kedua ni, kiranya lebih kebanyakan kat cat tengah basah lagi lah. Kalau untuk cat kering memang tak boleh buat lah. Okey, kiranya cat point ketiga ni, kiranya ini mana-mana tempat boleh pakai lah. Kebiasaan orang akan pakai. Okey, kiranya point ketiga ni kita akan gosok lah kat permukaan yang leleh tu. Ambil satu tempat, macam ada satu tempat macam ni, kita akan ambil sandpaper, kita akan gosok rata lah. Okey, kiranya untuk sandpaper tu korang akan pakai 400
600, 800 ke, dan yang terakhir 1200 lah. Kalau boleh lagi halus lagi cantik lah. Bila terlampau kasar, seperti contoh korang masuk clear dan cat leleh, bila korang pakai kertas pasir yang terlalu kasar, dia akan ada bekas scratch kat situ. Kat kawasan permukaan tu kita akan nampak bekas-bekas yang kita gosok sebelum ni. Jadinya jangan terlampau kasar lah. Kalau boleh korang potong lagi halus lagi cantik. Okey. Kiranya lepas korang gosok tu, korang cuci balik, dah rata, kita akan pakai kompas lah. Okey, ini adalah jenis-jenis kompas lah. Aku lebih suka pakai ini. Kalau korang tengok, ini lagi power daripada ni lah. G3 ni. Kira ni lagi power lah kompound dia daripada ni. Kiranya dia lagi kasar lah. Aku lebih suka pakai ni kalau terjadi sagging ni daripada pakai ni lah. Kalau ini aku lebih suka pada potong clear, kita akan pakai ni. Tapi ada orang kata mula dia akan pakai ni dan terakhir pakai ni. Tapi orang lain yang cakap kat aku, bila kau pakai ni dah tak perlu pakai ni. Jadinya ikutlah mana-mana korang punya sifu. Kira ototai korang yang korang follow diorang punya kerja. Apa yang diorang kata korang follow je lah. Jadinya tak perlu ikut mana-mana instruction. Kalau tak nak ikut instruction daripada aku pun tak ada masalah. Sebab kita punya masalah ni kita nak settlekan je. Jadinya tak perlu follow 100% pun tak ada masalah. Okey. Kiranya bila dah potong tu, benda tu akan hilang 100% lah. Alright. Okey geng, kiranya kalau korang tak skip lagi video ni, ini adalah trik bonus lah untuk korang yang still tak skip lagi video aku. Jadinya aku saja letak kat tengah-tengah. Baginya kalau orang yang skip, dia akan tak dapat lah benda ni. Kalau dia tak skip, dia akan terima lah. Alright. Kiranya korang masa korang nak buat cat leleh ni, kalau terkena kat cat biskut, kiranya korang perlu gosok dan respray balik lah. Okey. Kiranya kalau untuk clear, macam yang aku cakap tadi, kira bila kita dah ada cat meleleh ni, kita akan gosok lah. Okey. Kiranya inilah sunblock lah yang korang nampak ni. Okey. Bila korang nak gosok sunblock tu, benda pertama, korang jangan salah pilih sunblock lah. Okey, kiranya ada dua jenis kat tangan aku yang sebelah sini. Inilah sunblock keras punya dan inilah lembik. Okey, kiranya kalau korang nak gosok tempat permukaan yang ada cat leleh ni, aku showkan korang pakai ni. Okey, korang nampak kan? Okey, ini macam cermin lah belakang ni. Dan ini tak ada apa-apa, kiri atas bawah tetap yang sama. Jadinya benda ni akan lembik bila korang gosok kat permukaan tu. Korang punya sanding block akan ternaik kalau kena kat sagging tu. Sebab cat meleleh ni dia akan timbul lah sebenarnya tu. Jadinya bila korang gosok pakai yang lembut macam ni, kiranya korang punya sanding block akan naik kat atas cat yang meleleh tadi. Okey, kiranya aku lebih recommend korang pakai ni sebab dia keras. Jadinya bila korang gosok, dia akan gosok kat permukaan yang ada sagging lah. Jadinya dia tak akan naik ke atas, sebab dia akan flat je. Okey, kiranya korang faham Jadinya jangan salah pilih sunblock. Kira kalau korang salah pilih sunblock, dia akan jadi masalah. Alright. Kiranya trik bonus yang lain, yang nombor 2 ialah korang boleh try simen kat kawasan sagging tu. Okey, sebab apa aku cakap macam tu? Okey, bila korang gosok pakai sanding block, kiranya kawasan sagging kat sini, bila korang gosok kawasan yang tak ada sagging, dia akan makan lah clear tu. Jadinya kita akan simen. Kita akan simen bagi dia keras dulu dan kita akan gosok lah. Sebab bila nanti korang gosok kat kawasan sagging yang tengah ni, kawasan ni tak akan jadi apa-apa lah. Sebab dia gosok kat simen, bukan kat kawasan clear. Jadinya korang faham lah kat situ. Bila kawasan luar ni yang tak ada kaitan korang gosok, kira clear tu akan makan lah. Dia akan terhakis. Memang tak nampak daripada mata kasar. Jadinya dia memang akan makan lah. Sebab kita pakai kertas pasir,
pakai yang 600 nya memang kasar lah. Jadinya itu adalah trik bonus lah. Kalau korang tak nak jadi masalah kat kawasan yang tak ada kena-mengena, korang simen dulu kawasan tu. Kiranya sebab bila kita gosok ni, kita akan gosok bersih lah simen yang korang buat tu. Jadinya tak perlu risau. Tak perlu risau simen ada kat permukaan tu, sebab kita akan gosok habis. Sebab simen tu bukan kita nak tutup barang lah. Bukan nak tutup, nak macam buat macam biskut. Sebab simen tu nak buat layer atas clear ni. Bila kita gosok, dia akan makan simen lah, bukan makan clear. Jadinya bila simen tu habis, baru kita akan nampak clear balik. Okey, kiranya kalau korang tak faham, korang boleh WhatsApp aku tentang trik bonus ni. Aku akan explain lah lebih jelas. Okey kan, kiranya aku rasa itu sajalah yang aku boleh explain macam mana dia boleh berlaku, apa punca dia, macam mana korang nak elak dan macam mana korang nak atasi problem ni kalau korang dah terkena. Okey, kiranya dalam YouTuber lain pun ada tunjuk lah benda contoh macam ni. Jadinya aku tak perlu explain lebih detail lah sebenarnya tu. Jadinya kalau korang tak faham juga, korang boleh refer ke YouTuber lain. Tengok diorang punya video, macam mana diorang hilangkan cat-cat lele ni dan sebagainya. Okey, kiranya kalau ada pertanyaan, boleh tulis komen di bawah. Tulis komen di bawah, ataupun korang boleh direct WhatsApp aku sendiri lah. InsyaAllah aku akan balas. Kalau aku ada masa, aku akan reply seorang-seorang. Jadinya kalau lambat, aku minta maaf. Sebab yang pertanyaan tu bukan seorang dua lah. Jadinya ramai lah yang bertanya. Jadinya kalau lambat, aku betul-betul minta maaf. InsyaAllah aku akan balas juga. Alright. Okey, kiranya aku rasa aku dah tak ada benda yang nak cakap. Cuma satu soalan je lah aku nak tanya kat korang. Kiranya aku ada kat YouTube ni, aku ada perasan lah, iaitu membership. Kalau aku buat membership untuk korang yang berminat, kalau aku buat membership ni untuk korang, kiranya korang berminat tak untuk masuk dalam membership yang aku akan buat nanti. Jadinya ini adalah pertanyaan dulu. Jadinya aku tak terfikir lagi, cuma aku ternampak. Jadinya aku perlukan pandangan, idea daripada korang lah. Kalau korang berminat, insyaAllah aku akan tengok macam mana membership ni. Sebab dia ada dia punya specialist lah sebenarnya tu. Jadinya aku tanya pendapat korang. Kalau ramai, insyaAllah aku akan buat lah membership ni. Kalau tak ada sambutan, aku akan biar dulu. Alright kan, kiranya apa-apa korang boleh komen di bawah. Dan kalau ada manfaat, jangan lupa tekan button like kat video ni. Okey, kiranya kita akan jumpa dalam next video lah. InsyaAllah aku akan buat yang lebih baik. Kalau ada apa-apa pertanyaan, macam biasa, boleh WhatsApp ataupun komen. Okey geng, aku ciao dulu. Mantap.